Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, jumpa kita lagi hari ini dalam kelas sains saya. Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kita nutrien dalam ekosistem bersama Cikgu Zaman. Okey, baik. Dalam tajuk yang sebelum ni, kita dah belajar berkaitan dengan aliran tenaga dalam ekosistem. Okey, aliran tenaga dalam ekosistem ni kita belajar berkaitan dengan rantai makanan dan juga siratan makanan. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi kelas saya dengan topik kita nutrien dalam ekosistem. Okey, saya harap awak masih lagi bersemangatlah. Okey, untuk bersama-sama saya dalam sesi PDPR kali ini Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, kita tengok dulu apa yang awak akan belajar di dalam topik kali ini Saya nak di akhir pembelajaran kita nanti awak boleh mewajarkan apa peranan organisma dalam kita nutrien, kemudian boleh mengenal pasti masalah-masalah yang mengganggu kita nutrien, dan yang seterusnya menyenaraikan langkah-langkah bagi mengatasi masalah gangguan dalam kita nutrien. Okey, baik. Kita tengok apa maksud kita nutrien Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan di dalam satu ekosistem. Okey, saya highlightkan Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam satu ekosistem. Ini sama yang macam kita belajar dalam tajuk aliran tenaga dalam ekosistem, di mana dalam rantai makanan pemindahan tenaga berlaku. Okey, di setiap peringkat rantai makanan tu. Sama juga macam nutrien Okey, nutrien diperolehi daripada ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Nutrien dikembalikan ke persekitaran dan digunakan semula. Jadi kitaran yang berterusan ini disebut sebagai kita nutrien. Okey. Baik. Okey, kita nutrien ada tiga Yang pertama kita air, yang kedua kita karbon, dan yang ketiga kita oksigen lah. Okey. So kita akan tengok satu persatu kita ini Okey, kita tengok dulu kita air. Okey. Apa itu kita air? Kita air adalah kitaran yang berlaku untuk mengekalkan keseimbangan air di dalam muka bumi kita ni. Okey. Kenapa kita air ni penting? Sebab air ni digunakan hampir oleh semua benda hidup, haiwan dan juga tumbuhan. Memang menggunakan air dalam proses kehidupan dia, untuk kelangsungan hidup dia. Bagaimana kita air ni berlaku dan boleh mengekalkan kandungan air di muka bumi? Baik, kita tengok satu persatu Okey. Sebahagian daripada proses semula jadi yang berlaku di bumi seperti proses sejatan daripada tanah, sejatan air daripada tanah oleh matahari dan juga sejatan air laut oleh matahari akan menyebabkan kandungan wap air di dalam atmosfera kita ni banyak meningkat. Okey, kemudian proses-proses hidup yang dijalankan oleh organisma hidup seperti respirasi juga membebaskan wap air ke udara. Okey, begitu dengan transpirasi. Transpirasi ni proses di mana tumbuhan membebaskan air ke udara. Okey, membebaskan air ke udara. Kemudian wap air yang terkumpul di dalam udara kita ini akan menjadi semakin banyak, dan apabila dia banyak, dia akan terkondensasi dan membentuk awan. Okay, kemudian awan ni akan lama-kelamaan bila dia berat, dia akan lebur dan menjadi hujan. Hujan akan turun ke bumi semula. Okay, dan turun ke bumi dan dapat mengekalkan semula kandungan air di muka bumi. Dan air ini boleh digunakan oleh organisma-organisma hidup untuk menjalankan proses kehidupan mereka lah. Okey. Baik, itu kepentingan kita air.
Okey, kemudian okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok kita karbon dan juga kita oksigen. Okey, dalam udara sekeliling kita ini mengandungi oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida ni digunakan oleh organisma hidup untuk proses-proses hidup seperti respirasi, perebutan dan juga fotosintesis. Dan oksigen dan juga karbon dioksida ini saling melengkapi antara satu sama lain. Okay? Kenapa saya cakap dia saling melengkapi antara satu sama lain? Okay, kita tengok. Oksigen digunakan oleh haiwan dan juga manusia untuk proses respirasi. Dan proses respirasi ini akan membebaskan karbon dioksida ke udara. Okay? Dan karbon dioksida yang terhasil ini akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis pula akan membebaskan oksigen semula ke udara. Dan oksigen ini akan digunakan terus oleh haiwan dan manusia untuk proses respirasi dan juga digunakan dalam proses perebutan. Proses respirasi dan perebutan ini akan menghasilkan semula karbon dioksida dan akan digunakan untuk proses fotosintesis. Dan proses ini berlaku berterusan. Okay, sebab itu dia dipanggil sebagai kita karbon dan kita oksigen. Kerana proses ini dapat mengekalkan kandungan karbon dan oksigen di dalam udara. Okay? Baik. Okey, kita nak tengok proses-proses dalam kita karbon dan oksigen yang menggunakan oksigen dan yang menggunakan karbon dioksida. Okey, yang menggunakan oksigen ni biasanya dia akan menghasilkan karbon dioksida dan manakala yang menggunakan karbon dioksida dia akan menghasilkan oksigen. Jadi awak perlu bezakanlah proses-proses yang menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan proses yang menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kita tengok satu-satu Okey, proses yang menggunakan oksigen dulu. Okey. Yang pertama respirasi haiwan. Okey, haiwan ni termasuk manusia lah. Kemudian respirasi tumbuhan. Okey, tumbuhan menjalankan proses respirasi. Okey, biasanya dia berlaku pada waktu malam lah, di waktu ketiadaan cahaya matahari Kemudian proses pembakaran. Pembakaran juga menggunakan oksigen. Antara contoh proses pembakaran ialah pembakaran bahan api kenderaan dan juga perindustrian. Okey. Dan pembakaran itu akan menghasilkan karbon dioksida. Okay, kemudian perebutan haiwan mati ataupun penguraian yang menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita tengok pula proses yang menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Okey, kalau nak ikutkan dalam kita karbon dan oksigen cuma ada satu saja proses yang menggunakan karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses-proses di atas ini. Hanya ada satu proses saja iaitu proses fotosintesis. Fotosintesis menggunakan karbon dioksida yang dihasilkan daripada proses-proses di atas ini, kemudian dia menghasilkan oksigen. Okey, baik. Okey, kita tengok pula langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Pertama sekali kita perlu tahu apa aktiviti-aktiviti yang mengganggu kita nutrien. Okey, yang pertama pembalakan. Pembalakan, bila berlaku pembalakan, tumbuhan pun tak ada, tumbuhan ditebang menyebabkan fotosintesis tidak berlaku, oksigen tidak dapat dihasilkan. Okey, kemudian proses pelumbungan sama jugalah Kemudian proses pembinaan. Pembinaan ni biasanya melibatkan pembakaran, penebangan hutan. Okey, kemudian proses perindustrian sama juga Kemudian proses pertanian dan juga pembakaran terbuka Begitu juga dengan perikanan. Okey, perikanan ni mengganggu ekosistem lah Okey, kemudian gangguan kepada ekosistem. Okey, hakisan tanah. Okey, bagaimana hakisan tanah berlaku? Hakisan tanah berlaku apabila berlaku penebangan hutan lah. Okey, bila penebangan hutan berlaku, pokok tak ada
Jadi di permukaan tanah tiada daun kering lah sebab pokok tak ada kan. Biasanya daun kering ni dia berfungsi dia berfungsi mengurangkan penyerapan air ke dalam tanah. Bila air hujan turun ada daun kering, air kurang menyerap ke dalam tanah berbanding dengan tanah yang tiada daun kering yang gugur. Okay, bila tiada daun, air lebih mudah menyerap ke dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi rapuh ataupun panggil apa? Lembik lah dan boleh menyebabkan hakisan tanah berlaku. Okey, kemudian pencemaran sungai pencemaran sungai ni akibat oleh tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab lah membuang sampah dan sebagainya. Sisa toksik daripada kilang dan sebagainya. Okey, baik. Okey, cara menanganinya yang pertama boleh menggunakan kaedah kita semula, mengguna semula dan mengganti semula. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien. Yang pertama, mengawal pencemaran. Okay, mengawal ni dengan cara mengambil tindakan undang-undang ke kan. Okay, kemudian menanam semula pokok dan hutan simpan. Okay, pendidikan ni melalui kempen lah biasanya. Menggunakan kenderaan awam supaya kandungan bila kita guna kenderaan kongsi, jadi dalam udara kita ni kandungan karbon monoksida ni kurang lah Okey, kemudian pengurusan sumber semula jadi. Contohnya membuat empangan untuk menyimpan air. Okey, dan memperketatkan undang-undang. Okey. So ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien Tolong hafal Baik. Ini kerja rumah untuk awak lah Saya nak awak tengok latihan formatif 2.1 dan latihan formatif 2.2 di buku teks. Okay, kalau tak ada buku teks, boleh tengok buku teks digital yang saya kongsikan. Tajuk ekosistem. Awak tengok latihan formatif 2.1 dan 2.2. Awak buat dalam buku latihan. Okay? Baik. Sebarang soalan nanti awak boleh tanya dekat saya lah. PM saya melalui WhatsApp. Okey, kalau tak ada apa-apa, kelas kita tamat di sini. So, kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.